Kita kuasa dan juga seluruh keluarga yang hadir pada petang ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sungguh berbangga kerana dengan kehadiran tuan-puan ke majlis kita pada petang ini, di mana majlis kita adalah dalam rangka kita untuk merasmikan HOS ataupun markas pilihan raya bagi PH di Kubang Krian, di mana sebentar lagi kita akan mendengar ucapan sulung daripada calon tersebut dan akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Usam Musa. Ambo rasa tak boleh kajak banyak dah. Dia ada hak juga. Jadi ambo rasa berserahkan kepada Profesor Dr. Wan Kamil untuk memulakan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara pengerusi majlis Tuan Haji Muhammad Daud, yang ambo hormati dan kasihi tetamu khas kita hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Usam Musa, pengerusi SAFE Kelantan. Jadi ambo sangat-sangat berterima kasih kerana SAFE Kelantan menyokong usaha-usaha kita di Parlimen Kubang Krian. Alhamdulillah, dengan sokongan daripada Yang Berbahagia Datuk Usam, insya-Allah akan memberi booster sikitlah ataupun menambahkan sikit kepada jentera kita di Parlimen Kubang Krian. Dan juga ambo mengucapkan terima kasih di atas kehadiran Ketua Cabang PKR Cabang Kubang Krian dan ahli-ahli PKR lain, dan tidak juga dilupakan tuan-tuan dan puan-puan termasuk ayah mak, cikgu Masyita ada belakang ni, Mak Eda pun ada, semua ada ni. Jadi kita harapkan sentiasa adalah sokongan kepada usaha kita untuk mendapatkan balik Parlimen Kubang Krian walaupun susah, insya-Allah. Jadi ambo nak bagi masa ambo sebenarnya semua ni kepada Datuk Usam untuk dia memberitahu kita apa-apa yang kita sedang menunggu, apa-apa yang perlu kita tahu, dan dengan segala hormatnya kita jemput. Terima kasih saudara Muhammad Daud, silakan. Demikianlah ucapan ringkas daripada calon kita. Kita harapan di Parlimen Kubang Krian. Beliau juga dia kata nak bagi peluang seluas-luasnya kepada Datuk untuk meluahkan apa yang sepatutnya untuk pertandingan dan sistem untuk kita buat kerja, insya-Allah. Dipersilakan Datuk Usam Musa untuk meneruskan
ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good afternoon to Miss Bridget. Kita ada tetamu daripada penganalisa politik dunia, khusus untuk Malaysia, Cik Bridget di belakang sana. Most welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah saya di penempatan yang terbaik. Dan kamu, ya Allah, adalah sebaik-baik pemberi penempatan. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berbahagia calon PH untuk Parlimen Kubang Krian, Profesor Dr. Muhammad Kamil Abdullah, yang saya kasihi Cik Abdul Rahim, Ketua Cabang PKR Kubang Krian, Tuan Kerja Saudara Jazlan, Ustaz Yusri, yang berbahagia Mak Eda, Ayah Mak, Cikgu Masyitah, tak dilupakan Meja Hashim. Pada hari ini, walaupun penamaan calon belum lagi berlaku, tetapi riak gelombang sokongan rakyat untuk melihat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri adalah sangat kuat. Ya. Saya berpendapat ini antara tonggak utama yang dibincangkan, yang diperhatikan oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Ya. Pada pendapat saya, parti-parti menjadi kecil. Yang lebih besar adalah siapa yang akan meneraju Malaysia untuk 5 tahun akan datang dan seterusnya. Nasib kita baik kerana kita hanya ada 3 calon Perdana Menteri. Ya, iaitu daripada parti-parti utama. Daripada UMNO Barisan Nasional ialah Datuk Ismail Sabri, Perdana Menteri pada hari ini. Yang kedua adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah jadi Perdana Menteri. Ya. Dan rakyat tahu prestasi dan kemampuan beliau. Dan yang ketiga adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di antara 3 calon Perdana Menteri ini yang paling layak. Dalam arti yang paling antara lain berwibawa di peringkat negara dan di peringkat antarabangsa. Dengan tidak mengulas kerana ada dalam fikiran rakyat, dalam fikiran anak muda, dalam fikiran pengundi, Datuk Ismail sejauh mana kewibawaan dia sudah ada dalam kepala rakyat. Ya, saya tak akan ulas. Tan Sri Muhyiddin bangsa di peringkat dunia Islam, track record, cuma dia belum pernah jadi Perdana Menteri. Ya, satu-satunya 3 calon ini yang belum jadi Perdana Menteri. Dan satu-satunya daripada 3 calon ini yang paling layak untuk membawa antara lain kestabilan kepada negara kita. Bila negara kita dari segi politik tidak ada satu kedudukan yang kokoh, ya, selepas daripada langkah Syaratan yang diakui oleh Tok Guru Haji Hadi, dia sangat berbangga kerana dia salah seorang perancang utama
Dia tak tahu bahawa orang marah dengan Sheraton Move. Kerana Sheraton Move telah melanggar adab susila demokrasi yang lazim diamalkan di negara kita, yang telah menyebabkan keadaan politik yang tidak kokoh dan tidak stabil. Anwar Ibrahim insya-Allah akan membawa semula kestabilan politik dalam negara kita. Kerana ini syarat untuk membawa kita maju dan membawa kita merancang polisi-polisi dasar-dasar yang betul dan menumpukan masa rakyat dan negara kepada kepentingan rakyat dan negara. Tidak lagi kerana kepentingan pihak-pihak politik, parti-parti politik, mereka tukar pula duduk sebelah sini. Ini yang menimbulkan kucak-kacir politik negara kita, sehingga kita kehilangan kekokohan dan kestabilan politik yang menyebabkan pelabur-pelabur jadi hilang kepercayaan, yang menyebabkan usaha memberikan tumpuan kepada pembangunan diganggu, yang menyebabkan hari-hari orang politik ini selama 3 tahun yang lepas hanya berfikir apa akan jadi pada mereka esok hari. Dia bukan fikir apa akan jadi pada rakyat 5 tahun, 30 tahun atau hari ini. Ini masalah kita. Boleh merancang kemajuan negara kita. Anak-anak muda akan mendapat satu jaminan masa depan mereka kerana negara kita akan di atas landasan yang betul. Dari segi ekonomi, dari segi peluang kerja, dari segi kemajuan negara dan kemampuan kita bertanding dengan perubahan politik dan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini. Ya. Kalau anak muda pilih Anwar Ibrahim, pengundi muda adalah antara majoriti pengundi negara kita pada hari ini. Maka dengan sendirinya kita sudah ada tapak untuk mencapai kemenangan yang akan datang. Dengan itu, ringgit dapat distabilkan. Ringgit jatuh, harga barang jadi lebih mahal. Ya. Harga barang kita diimport dari luar negara. Kita nak hantar duit pada anak kita belajar di mana kuasa beli rakyat menjadi sangat rendah. Ini menggelisahkan kita, menakutkan kita, menyeksa kita. Kerana langkah Sheraton telah menyebabkan negara dan rakyat berada seperti yang kita ada pada hari ini. Muhyiddin terlibat dengan Sheraton. Ismail Syabri terlibat dengan Sheraton. Tuan Anwar Ibrahim, kita semua yang jujur, yang ikhlas. Anwar bukan saja berwibawa, Anwar berkemampuan. Dia ada track record menjadi Menteri Keuangan yang terbaik. Dia ada track record melaksanakan kemampuan yang tidak ada pada orang lain. Selain daripada kewibawaan, kemampuan, teras pemimpin yang kita nak pilih ialah kejujuran, trustworthy, dipercayai, trusted. Kalau pemimpin itu sekali lompat ke sana, sekali lompat ke sini, you want to trust. Kita makcik-makcik kita nak percaya dengan orang ni? Tok Guru Haji Hadi, kita nak percaya? Adakah dia seorang yang boleh dipercayai, trusted man? Dulu dia kata UMNO kafir, lepas tu UMNO tak kafir balik, lepas tu UMNO sekarang ni perasuah. Bahkan Haji Hadi yang kita tak boleh percaya, yang boleh mengubah bukan saja hukum politik, tetapi juga hukum agama, rakan dia adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Macam mana kita nak percaya dengan orang yang macam ini? Trusted, kepercayaan adalah unsur yang sangat penting bagi negara kita dihormati, bagi pemimpin kita dihormati, baik di dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Ya, orang nak tengok yang pertama, orang ni boleh harap tak boleh harap. Sila Dr. Mat. Mari duduk depan ni bagi semangat Dr. Mat Kamil sikit.
Silakan. Okey, sama guru ni. Jadi, saya dah sebut 3 unsur pemimpin yang boleh kita pilih, yang boleh memajukan negara kita, iaitu yang berwibawa, yang dipercayai, yang berkemampuan. 3 calon Perdana Menteri ini, ciri ini paling baik dari segi Islam, pembangunan Islam, pengembangan Islam. Dia ni daripada muda adalah Presiden Habib. Dia anggota Jamaah Islam Antarabangsa, zaman muda lagi diterima oleh tokoh Islam seluruh dunia daripada zaman muda. Pengharapan umat Islam kepada untuk memimpin Malaysia sangat besar. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri besok, insya-Allah negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam, umat Islam sedunia akan merasakan satu kepuasan. Idea Ismail Sabri, bukan idea Muhyiddin Yassin, ini idea Anwar Ibrahim. Bank Islam bukan idea Muhyiddin, bukan idea Haji Hadi, bukan idea Zahid Hamidi. Ini idea Anwar Ibrahim. Banyak lagi. Imbas balik, ingat balik. Masalah Anwar sama dengan masalah Tun Mahathir. Dua-dua ni baik dari satu segi. Ya, jangan kata saya nak kempen Tun Mahathir. Saya kena iktiraf apa yang baik. Di antara kebaikan Tun Mahathir dan Anwar, dia tidak membesarkan apa yang dia telah berjaya capai, yang dia telah buat. Kerana dia nak jaga jangan sampai riak, jangan sampai hilang pahala. Maka dia tak pernah bangun bercakap, saya yang buat Bank Islam, saya yang bawa Universiti Islam. Dia tak cakap macam tu. Tapi kita lah kena cakap. Kita lah kena bawa pencapaian Anwar selama ini. Mananya track record secara konstruktif dalam pembangunan keislaman adalah niche, kata orang putih. Adalah satu keistimewaan milik Anwar Ibrahim. Ya. Jadi apa kita nak takut? Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, tentulah masalah keislaman negara kita akan disusun dengan begitu baik, tetapi tidaklah sampai menjejaskan perasaan orang lain atas kebijaksanaan beliau memilih, menyusun, mengatur dan memprogramkan program-program keislaman di dalam negara kita selama ini. Ya. Dia perlu rakyat, berjiwa rakyat. Mana ada taraf kebesaran pada Anwar Ibrahim? Mana ada protokol pada Anwar Ibrahim? Mana orang boleh jalan dalam pasar dengan tak ada guard, tak ada pasukan keselamatan, jalan runtuh orang dalam pasar-pasar kalau tidak Anwar Ibrahim? Ini tokoh rakyat. Tokoh seperti Jokowi sifatnya. Indonesia stabil kerana ada Jokowi. Malaysia akan lebih stabil kerana ada Anwar Ibrahim. Di Britain, kita tengok kenapa ekonomi Britain begitu jatuh pada hari ini. Pemimpin Britain bertukar ganti. Hilang kestabilan, kemajuan ekonomi. Menderitakan rakyat. Kenapa? Kerana hilangnya kestabilan, kerana tidak ada pemimpin tunggal yang berwibawa. Britain kita lihat hari ini bermasalah. Ya? Kita tak nak ikut jalan Britain. Sekarang rakyat Malaysia ada satu peluang saja untuk maju ataupun untuk mundur. Untuk stabil ataupun untuk kucar-kacir. Untuk rakyat ataupun untuk pemimpin politik. Hanya ada satu peluang di hadapan kita. Only one choice. Anwar Ibrahim. Macam mana Anwar nak jadi Perdana Menteri? Profesor Kamil kena menang di Kementerian. Baru harapan dia jadi Perdana Menteri lebih cepat. Nak harap Puan Ibrahim, sorry, saya bukan nak marah ataupun nak burukkan tentang Datuk Tuan.
Tak erok Datuk Tuan. Nak memimpin negara kita ni kita tahu tak erok. Sebagai menteri air, kita nilai menteri air. Meja Hashim kata sini air tak selesai lagi. Duk atas kereta sekejap tadi. Ya, apa masalah? Air kampung Tiung ni dalam Parlimen Kubang Kerian dihantar dengan lori macam negara Afrika. Lepas kita merdeka 60 tahun. Apa yang menteri air selesaikan? Ya, menteri air tak boleh selesaikan kerana tak ada idea, tak ada kemampuan berfikir. Ya, kalau kita menang esok, calon kita berjaya sama juga dalam pilihan raya ini, antara tugas dan agenda calon pilihan raya kita kalau dia berjaya jadi ahli parlimen ganti Datuk Tuan Ibrahim di Kubang Kerian, insya-Allah dengan sokongan rakyat jelata, anak muda, orang kampung, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kita kena minta Perdana Menteri baru, kerajaan PH yang dibentuk, kita kena rangka menyelesaikan masalah-masalah negeri Kelantan melalui ahli parlimen PH yang menang di negeri Kelantan. Ya. Yang pertama adalah masalah air. Masalah air di Kubang Kerian ini apa masalah dia? Besar, air banyak dalam tangki, tetapi flow dia, ya, aliran air nak pergi ke rumah-rumah, sistem pengaliran air melalui pipe itu, ya, ini masalah. Masalah yang kedua di Kubang Kerian ni, kita ambil air daripada Loji Cicak. Loji Cicak dekat dengan kampung kita. Boleh pergi, jangan mendengar saya cakap. Loji Cicak, kerajaan telah habis duit berpuluh juta buat telaga, dipanggil telaga jejari. Bila siap telaga berpuluh juta habis, air tak naik. Pasal design telaga tu, teknologi telaga tu tak betul. Bila air tak naik, telaga siap, piti habis, apa orang nak buat? Dia masuk air daripada sungai Pasir Tumbuh melalui pipe, masuk dalam telaga loji tu, dalam telaga pipe jejari tadi, masuk air surface water daripada sungai Pasir Tumbuh tu. Ya. Ini semua boleh diatasi. Kita ada teknologi yang boleh proses air sungai tu, tak payah buat telaga, tipu tu. Sekarang ni teknologi di Korea Selatan ada, di Rusia ada. Mobile, letak di tepi sungai tu, proses, boleh jadi air yang bersih. Ini kita boleh lakukan untuk Parlimen Kubang Kerian dan juga seluruh negeri Kelantan. Tapi kita mula dengan Kubang Kerian dulu kita ni, maka saya rakyat Kubang Kerian dululah. Kalau tidak, Datuk Tuan, mungkin Datuk Tuan bertanding lagi Parlimen Kubang Kerian. Andai kata Datuk Tuan Ibrahim bertanding lagi Parlimen Kubang Kerian, saya cadangkan beliau sebagai bekas Menteri Air mengadakan satu forum di antara saya dengan dia, bagaimana nak menyelesaikan masalah air Parlimen Kubang Kerian dan juga negeri Kelantan. Bukan kita nak agah. Tapi kalau ambil tugas tu dengan cara curi Sheraton, memang Tuhan. Omar Abdul Aziz hidup sederhana, malam-malam cari orang miskin, potong gaji, pakai pakaian sederhana. Masa kita belajar atas masjid Rusila dulu. Masjid Rusila ada lagi. Tok Haji Hadi ada lagi. Allah uji dia jadi duta penuh bertaraf menteri. Ada yang undur balik nak ada potong gaji, habis dah. Masa sudah habis. Ya. Jadi apa ini? Maknanya awak berjuang bukan ikhlas kerana Islam.
Kalau awak berjuang ikhlas kerana Islam, awak akan buat seperti yang awak cakap. Kumpulan prestasi ke, pencapaian ke tidak penting. Yang penting bagi awak adalah jawatan menteri, dapat gaji besar, kereta dan mewah, dan dapat orang panggil segala kemewahan hidup. Pemimpin macam ini tidak boleh memajukan negara, tidak boleh. Jadi saya telah bercakap mengenai apa kelebihan kita Perdana Menteri. Saya bercakap secara ringkas bagaimana ahli parlimen kita yang berjaya di Kelantan boleh menyumbang kepada terbentuknya kerajaan baru dengan Anwar sebagai Perdana Menteri dan peranan mereka dalam menyelesaikan masalah negeri Kelantan. Bila mereka dapat, nampak tak plan dia tu? Itulah plan dia. Pelan perjalanan kita. Nasib aja bubar. Don't tak bubar. Jadi kita boleh selesai masalah di parlimen, bentuk kerajaan baru, ada ahli parlimen PH yang menang di Kelantan, dan kita beri satu formula penyelesaian masalah-masalah negeri Kelantan dengan kuasa-kuasa kerajaan persekutuan. Dalam masalah pelan ekonomi negeri Kelantan, ini pilihan anda. Ini pilihan pengundi muda negeri Kelantan. Ya. Dan yang kita bawa ini, alhamdulillah, bukan calang-calang orang. Yang kita bawa, kalau kita nak Anwar berwibawa, Perdana Menteri yang hebat dan berwibawa, ahli parlimen pun kenalah calonnya berwibawa. Lagu mana Bos Mak? Ramai yang berwibawa, bukan kata Profesor Kamil seorang, ramai. Tapi pasal calon kita nak seorang, nak buat macam mana? Lalu terpilihlah Profesor Dr. Wan Kamil. Adakah dia ni baru? Dia pernah jadi calon. Lepas jadi calon, dia bergerak. Kalau lepas dia jadi calon, dia lari, lain kira. Dia jadi calon, pernah jadi calon DUN. Tak hilang deposit. Ya. Jadi Profesor, Doktor. Payah juga nak cari zaman dulu. Nak cari Profesor, Doktor. Dr. Mak, payah juga. Ni alhamdulillah. Calon kita adalah alhamdulillah yang ada PhD. Dalam bidang apa, dia terang sendirilah. Saya tidak nak jadi jurujual dia sangat. Saya ni tak ambil upah belah mana ni. Saya ni nak suruh PH mana di Kuala. Ya. Maka ni habis duit. Ini pemimpin yang kita nak. Bukan ambil duit balok, ambil kita separuh, beri ke parti separuh, tak jadi lagu tu. Itu bukan panggil pengorbanan. Itu orang panggil cerik. Dari segi titih keturunan pun kita mustahak juga. Profesor Dr. Wan Kamil keturunan Tok Kenali. Cicik kepada Tok Kenali. Titih ni pun mustahak. Biasa-biasa kalau Tok dia tu curi lembu, cicik pun curi lembu juga. Kalau Tok curi kubak, cicik paling-paling tak ada curi burung titih. Nah, dia Masya Allah, Tuhan buat lagu tu. Jadi kalau cicik Tok Kenali, Tok dia dulu orang alim, warak, orang ada keramat, orang ada tu, anak murid ramah, orang ngajar tulus, ikhlas, orang yang ada nama, Sultan pun hormat ke dia. Lepas tu dia bijak, Tok Kenali, orang semua tahu dia bijak. Dengan syarikat DAF di UFF daripada Britain, konsensi DAF di Hulu Kelantan, bawa ke mahkamah dunia, ke mahkamah terbangsa. Bagaimana nak selesai? Nak letak teriteri, tempadan tanah, kes tu benar. Maknanya Tok Kenali tu ada idea, ada buah fikiran, orang bijak. Jadi cicik dia pun kalau tak boleh 100% Tok Kenali, boleh 30% pun tak apa dah. Kau kan apa semua? Tapi kalau lebih 30% kak, lagi bagus. Ya. Jadi nak tahu kita buat DNA esok. Okey. Jadi maknanya calon kita ni dari segi penilaian awam, dia adalah seorang tokoh yang boleh kita percayai.
Lepas tu saya hadiah ke dia satu buku nota. Buku Pakatan Harapan. Ya. Ambo hadiah kepada Prof. Dr. Wan Kamil. Pasal apa? Ambo hadiah dia. Ambo dulu diajar oleh Tuan Guru Aziz, di mana-mana kena ada buku nota. Handphone kita ni boleh buat note, boleh capture gambar, boleh masuk nombor phone orang. Tapi buku nota masih diperlukan. Ya, bila kita jadi calon, lepas tu insya-Allah jadi ahli parlimen, book ni kena ada, buku. Maka kena tulis dalam buku tu. Ni kapur ni tak ada air. Nak berhubung dengan siapa? Pok cik somak sikit-sikit. Bila lagi tak ada air? Sikit-sikit tahu. Jadi semua calon-calon PH dia kena ada buku nota dia sendiri. Saya bukan nak ngajar. Ada dalam dia akan bangun balik buku ni. Di akhirat. Okey? Jadi hak mana kita tulis dah, hak kita selesai akan jadi catatan abadi. Kalau kita tak ada buku, lepas tu tak selesai, bermakna mu ni buat main-main tugasmu. Ya. Ini semangat Tok Guru Aziz. Gak Dr. Wai Kamil dengan Tok Guru Aziz ni so respect. Masa dia duduk di London lagi. Dia ni dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam di London. Panjang cerita dia, saya tak nak royak pada hari ni. Satu persatu. Tapi Tok Guru Aziz, dia di London, jumpa dengan dia, bicara dengan dia, duduk sekali dengan dia. Balik Malaysia pun Tok Guru Aziz panggil pergi pejabat dia. Buat dengan dia. Maknanya Tok Guru Aziz daripada awal lagi, hormat pada Dr. Wan Kamil. Kalau buat dot, kau cik tu kenali. Rasa tak betul jalan pok kita. Nah, kalau nak betul-betul lagi ni. Jadi Tok Guru Aziz kalau dia hidup hari ni, ambo yakin dialah antara orang paling gembira. Kerana Profesor Dr. Gula ni di mana baik paling don demik ke don pasti tumbuh ke don salah, ambo minta dengan sepenuh hati. Dan ambo akan tanda sore-sore. Siapa yang dikatakan baik dengan ambo akan tanda dia tolong ke Dr. Wai Kamil dalam pilihan raya ni. Ya. Wai Kamil dalam pilihan raya ni, maka ambo bubuh dalam buku yang kedua, iaitu saing-saing yang tidak setia dengan persahabatan dia. Ya. Saing yang setia ada dalam buku adik kanan. Saing tak setia ada dalam buku adik kiri. Ya. Jadi tolonglah. Ya. Tak setuju dengan Dr. Wai Kamil pun, sekurang-kurang ingat pada ambo. Ya. Jadi ni pilihan raya yang sangat penting. Sangat penting. Kena pakat menjayakan. Dan pada adik-adik anak muda, mikir dua kali lah. Tak usah balik lagi pun tak apa. Kalau nak pakah PH, tolong pakat balik. Saya akan insya-Allah calon-calon PH di negeri Kelantan yang berwibawa, yang diberkati oleh Allah, yang dilihat oleh Allah hati mereka adalah untuk rakyat, untuk rakyat untuk menerima mereka dan jadikan mereka sebagai pejuang-pejuang yang boleh membawa negara kita kepada satu mercu kejayaan dan kemakmuran dan penghormatan dan landasan yang betul seperti Malaysia sebelumnya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ucapan sulung daripada Prof. Kamil dan ucapan perasmian sebenarnya pada petang ini. Untuk maklumat Datuk, mereka-mereka ini adalah merupakan tenaga penggerak. Jadi tenaga penggerak utama kita yang akan menjulang Profesor Dr. Wan Kamil insya-Allah. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Datuk yang telah bercakap panjang lebar dan bermanfaat kepada kita sebagai, boleh dikatakan ini kita rasmikan bahawa tempat ini merupakan markas utama penggerak Parlimen Pakatan Harapan
kebangkitan. Kita harap bermula hari ini dan seterusnya sehingga berlaku pilihan raya, insya-Allah. Tak lupa saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Mak kita yang hadir dan Dr. Wan Shah. Okey, itulah daripada kami pada hari ini dan kami tutup dengan tasbih kepada dan bacaan surah Wal Asri. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan dipersilakan ke